Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Sahabat Inspirasiku. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Sahabat Inspirasiku ini terdapat pada muka surat 197 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 1.3.2 menceritakan sesuatu perkara yang didengar, ditonton dan dibaca dengan sebutan yang betul dan intonasi serta gaya yang sesuai. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudah caraan, murid akan dapat menceritakan sekurang-kurangnya 2 maklumat bagi sesuatu perkara yang didengar, ditonton dan dibaca daripada bahan multimedia iaitu video mengenai kisah tokoh murid inspirasi dengan sebutan yang betul dan intonasi serta gaya yang sesuai. Kedua, mencatat sekurang-kurangnya 5 perkataan yang sesuai bagi melengkapkan teks petikan mengenai kisah tokoh murid inspirasi yang dibaca, dilihat dan didengar. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya menceritakan sekurang-kurangnya 2 maklumat bagi sesuatu perkara yang didengar, ditonton dan dibaca daripada bahan multimedia iaitu video mengenai kisah tokoh murid inspirasi dengan sebutan yang betul dan intonasi serta gaya yang sesuai. Kedua, murid berjaya mencatat sekurang-kurangnya 5 perkataan yang sesuai bagi melengkapkan teks petikan mengenai kisah tokoh murid inspirasi yang dibaca, dilihat dan didengar. Apakah yang menjadi inspirasi kejayaan dalam hidup murid-murid? Ya, tentu banyak perkara yang boleh menjadi inspirasi dalam kejayaan hidup murid-murid. Antaranya di sini Cikgu Afan ingin berkongsikan berita mengenai kejayaan 2 orang pelajar iaitu seorang daripada mereka pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM dan seorang lagi pelajar cemerlang lepasan sijil tinggi pelajaran Malaysia iaitu STPM. Lihatlah berita yang pertama di sini, impian pelajar miskin mahu jadi doktor tercapai. Pelajar tersebut bernama Abdul Manaf Abdul Aziz yang telah berjaya mendapat 10A dalam SPM dan dia telah pun ditawarkan untuk melanjutkan pengajian di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Lihatlah di situ ya, kemiskinan bukan menjadi penghalang untuk dia mencapai kejayaan. Dan kita lihat berita di sebelah kanan itu, pelajar OKU yang buta lakar kejayaan dalam peperiksaan STPM. Ini lagilah yang memberikan motivasi kepada kita kerana seorang pelajar perempuan lepasan sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM ini yang cacat penglihatan ini telah pun beroleh kecemerlangan dalam peperiksaan tersebut. Walaupun dia serba kekurangan dari aspek cacat penglihatan, namun dia boleh mencapai kejayaan. Kepada murid-murid yang normal, yang cukup anggota tubuh badan ini, tentunya bukan menjadikan alasan untuk berjaya. Malahan, murid-murid yang normal seperti kita ini perlulah berusaha bersungguh-sungguh dan pastinya mampu mencipta kecemerlangan dalam pelbagai bidang. Oleh itu, kita mestilah menjadikan kedua-dua pelajar ini sebagai inspirasi kejayaan kita. Oleh itu,
Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita membaca kisah tokoh murid inspirasi daripada penulisan dalam buletin sekolah di sebelah ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti yang pertama ini, murid diminta membaca teks penulisan dalam buletin sekolah mengenai kisah tokoh murid inspirasi. Kemudian, Cikgu Afan akan membantu murid-murid untuk menyampaikan cerita berdasarkan pautan video dalam buletin sekolah, iaitu yang terdapat dalam slide aktiviti kedua nanti. Oleh itu, mari kita bersama-sama untuk membacanya dengan sebutan dan intonasi yang betul. Rakan Afifi Aiman dianugerahi tokoh murid inspirasi SK Seri Damai. Kejayaan itu dikongsikan melalui penulisan dan pautan video dalam buletin sekolah. Tokoh murid inspirasi. Amalan kebiasaan baharu oleh Aiman Hamidon semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP akibat penularan wabak COVID-19 memberikan inspirasi kepada murid lain. Dia sangat mengutamakan kesihatan dan keselamatan diri. Dia mematuhi saranan kerajaan untuk terus kekal di rumah dan mengamalkan kebersihan diri. Aiman juga tidak mengabaikan pembelajaran. Dia mematuhi jadual pembelajaran secara dalam talian oleh gurunya. Dia turut membantu rakannya yang tiada kemudahan internet. Dia juga amat prihatin akan keluarga yang terjejas akibat PKP. Dia membantu ibu bapanya membungkus barangan makanan untuk diagihkan kepada golongan yang memerlukan. Baiklah murid-murid, berdasarkan kisah yang telah kita baca sebentar tadi, dapatlah kita fahami bahawa Aiman merupakan sahabat Afifi yang dianugerahi sebagai tokoh murid inspirasi oleh pihak Sekolah Kebangsaan Seri Damai. Apakah faktor yang menyebabkan dia mendapat anugerah tersebut? Ya, antara faktornya di sini, dia merupakan murid yang sentiasa mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP akibat penularan wabak COVID-19. Di situlah dia mematuhi saranan kerajaan iaitu mengutamakan kesihatan dan keselamatan diri. Oleh itu, dia juga menjadi murid contoh kepada murid-murid yang lain iaitu dia sentiasa belajar dengan bersungguh-sungguh iaitu tidak mengabaikan pembelajaran semasa tempoh PKP tersebut. Dia sentiasa mengikuti kelas iaitu pembelajaran secara dalam talian. Sifat nilai murninya itu yang suka membantu murid-murid yang lain yang tidak mempunyai kemudahan internet, dia menjadi murid contoh ataupun murid yang terbaik kepada murid-murid yang lain. Dan di situ juga dia merupakan murid yang ringan tulang membantu keluarganya iaitu membungkus barangan makanan untuk disumbangkan kepada keluarga yang lain yang terjejas akibat PKP untuk meringankan beban keluarga tersebut. Diharapkan murid-murid dapatlah mencontohi sikap Aiman Hamidun ini dalam kehidupan untuk menjadi murid yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita menyampaikan cerita berdasarkan pautan video dalam buletin sekolah mengenai tokoh murid inspirasi dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti yang kedua ini, murid perlu menyampaikan cerita berdasarkan pautan video dalam buletin sekolah mengenai tokoh murid inspirasi. Jangan risau murid-murid sebabnya
Cikgu Afan telah pun membantu murid-murid menjelaskan gambar tersebut, iaitu menyampaikan cerita berdasarkan pautan video ini. Jadi, marilah kita bersama-sama untuk menyampaikan cerita tersebut dengan sebutan dan intonasi yang betul. Sebelum itu, mari kita mengujarkan dialog di atas itu mengenai watak Afifi dan juga adiknya. Asmina, mahukah kamu mendengar kisah inspirasi seorang murid? Jadi, adik Afifi iaitu Asmina memberikan respons. Ya, abang. Ceritalah. Adik tidak sabar ingin mendengarnya. Jadi, Afifi pun menceritakan kisah inspirasi seorang muridnya, iaitu tokoh murid inspirasi. Oleh itu, murid rujuklah maklumat di bawah itu yang telah Cikgu Afan sediakan. Oleh itu, mari kita membaca dan juga menyampaikan cerita tersebut dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kisah ini mengenai Aiman dianugerahi tokoh murid inspirasi kerana dia seorang murid yang ambil berat terhadap penjagaan kesihatan dan keselamatan diri semasa Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP agar terhindar daripada penyakit yang berbahaya. Selain itu, dia tidak mengabaikan pembelajaran secara dalam talian kerana dia tidak mahu ketinggalan dalam pelajaran serta dia seorang yang ringan tulang, iaitu membantu rakannya yang tiada kemudahan internet. Akhir sekali, dia juga prihatin membantu keluarga lain yang hidup susah melalui sumbangan makanan kepada mereka semasa PKP agar dapat meringankan beban mereka. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami kisah berdasarkan pautan video dalam buletin sekolah mengenai tokoh murid inspirasi dengan sebaiknya. Kini tiba masanya, mari kita melengkapkan teks petikan mengenai kisah tokoh murid inspirasi dengan menggunakan jawapan yang disediakan. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan panduan jawapannya. Tuliskannya dalam buku pemahaman. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti yang ketiga ini sangatlah mudah, iaitu murid perlu melengkapkan teks petikan yang telah Cikgu Afan sediakan dalam kotak berwarna biru ini dengan menggunakan perkataan yang telah Cikgu Afan sediakan di atas itu, iaitu jawapannya. Jadi, murid sesuaikan sahaja tempat kosong tersebut dalam teks petikan ini dengan jawapan yang telah Cikgu Afan sediakan di situ. Oleh itu, murid perlulah merujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan panduan jawapannya. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.